inspirasi utama anda. Kita sampai maknanya Abang Jamil tu faham lah saya menjadi dalam fungsi saya bersyukur saya Okay, bye. Assalamualaikum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Maksudnya, bukanlah orang yang kuat itu dengan gagahnya bergusti, tetapi sebenarnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Muttafaqun alaih. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ilahi salimil ummah ya Allah minal afati wan niqmah ya Allah wa min hammi wa min ya Allah istajib du'aana ya Allah ya Allah wahai Tuhan selamatkan umat ini dari kecelakaan dan segala kecelaan, dari kebimbangan dan keluh kesah ya
Allah, Ilahi salimil ummah, Ya استجب دعاءنا يا الله يا الله استجب دعاءنا يا الله. Zaman sekarang semuanya naik. Harga barang naik, harga minyak naik, memang tak dapat nak elak. Tapi masih ada yang beri kadar rendah untuk kita. Nikmati kadar pembiayaan serendah kadar asas standard. Tambah 2.18% tahun. Bersamaan 2.72% tahun. Kadar tetap untuk tempoh 3 tahun. Melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Kadar terhad ini ditawarkan dari sekarang hingga 31 Mac. Yang terbaik pastinya dengan Bank Islam. Info lanjut layari www.bankislam.com. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-3244985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Kuis Inspirasi IKIM FM. Rebut peluang menangi wang tunai RM250 di segmen Inspirasi Pagi dan Inspirasi Jiwa. Dengar isyarat memanggil? Hubungi 03-6205-1500. Berikan kata laluan inspirasi utama anda. Jawab soalan dengan tepat dalam masa 10 saat. Wang tunai RM250 atau jumlah terkumpul milik anda. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilang-hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus-hapuskan, doa hari-hari ku harap kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtar jana. Maulana, Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtar jana. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilang-hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan,
air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, Maulana, ya Samidu ana, birahmatika ya Rabbi, la taqajana. Maulana, Maulana, ya Samidu ana, birahmatika ya Rabbi, la taqajana. Maulana, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, ya Maulana, ya sami du'ana, ya sami du'ana, ya Maulana, ya sami du'ana, ya Maulana, ya sami du'ana. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Encik Fahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tak untuk kita jadi penaja? Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Tenang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik, produk kita pun boleh sampai kepada lebih sejuta pendengar. Apalagi, jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Mawib menawarkan kursus asas pemprosesan produk berasaskan ikan, otoshimi dan surimi. Tawaran dibuka kepada penerima bantuan Mawib dalam kategori asnaf yang ingin mempelajari ilmu baru dalam penghasilan produk ikan serta yang berhasrat untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Tarikh tutup permohonan pada 21 Februari 2024. Sebarang pertanyaan berkaitan permohonan, sila hubungi unit pengurusan Agro Mawib 0326399000 atau layari www.mawib.gov.my. Kuantan 89.6 FM. Masjid Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid Sri Sendayan merupakan sebuah masjid yang terletak di Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid ini merupakan antara masjid indah di Malaysia dan sering menerima lawatan pengunjung serta pelancong. Mula dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan pada 20 September 2019. Masjid ini mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid Sri Sendayan terletak di kawasan berkeluasan 4.5 hektar dan mempunyai 3 dewan solat, iaitu Dewan Solat Utama yang mampu memuatkan seramai 3,000 jemaah, Dewan Solat kedua 800 jemaah dan Dewan Solat Wanita 800 jemaah. Masjid ini turut dilengkapi dengan bilik kuliah, perpustakaan, Dewan Serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran, Dewan Makan, 6 unit rumah sebagai kediaman petugas masjid. Kebanyakan seni bina dalaman masjid ini ditempah khas, termasuk ukiran kayu pada dinding di Dewan Solat, penggunaan saduran berwarna emas, tulisan khat serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar. Seni dalaman masjid ini menggabungkan elemen dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China. Keunikan hasil seni bina masjid ini membuatkan ia menerima beberapa gelaran daripada orang ramai, termasuk Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Masjid ini mempunyai sebuah kubah utama dan 3 kubah kecil di bahagian laluan hadapan. Selain itu, terdapat juga 2 menara di bahagian hadapan masjid. Masjid ini diwakafkan oleh tokoh perbankan Tan Sri Abdul Rashid Hussein yang merupakan
masjid kedua diwakafkan olehnya selepas Masjid Husin atau lebih dikenali sebagai Masjid Putih di Seremban 2 yang dibina pada tahun 2012. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk petang ini. Alhamdulillah. Dan setiap hari Isnin kita akan bertemu kembali untuk rancangan kita petang ini, Pesona di Zahra, insyaAllah. Dan bersama para pendengar, untuk anda boleh tonton di FB dan di YouTube IKIM FM, dan juga soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Dan Alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin ada di waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz, كيف حالك؟ حياكم الله، الله يفتح عليك. Amin, amin, iftah alaina jami'an. Allah yarda annak. Amin ya Rabb. Alhamdulillah, doa daripada orang saleh ni, aminkan insya-Allah. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama Ustaz, kita masih lagi bersama Asma'un Nabi, nama-nama Nabi yang kita nak bawa untuk musim ini. 201 nama. Kita masuk ke nama petang ini untuk Hasyir. Bersama Ustaz sebagai mukadimah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dan dirahmati Allah, DJ Latin Mona, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Syukur Allah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kita menyambung kembali dalam Pesona di Zahra. Jadi asas kepada perkongsian kita pada tahun ini adalah kita kongsikan Asma'un Nabi ataupun nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hari ini kita kongsikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai Hasyir. Hasyir yang bermaksud yang mengumpulkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa inna li asma'an ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufra wa ana al-hasyir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamai. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku, yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad dan aku juga adalah Ahmad dan aku adalah Al-Mahi kerana Allah menghapuskan kekufuran dengan mengutuskanku, dan aku adalah Hasyir kerana manusia dikumpulkan di atas kakiku. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Di antara gelaran nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Hasyir, iaitu yang mengumpulkan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Hadis ini bermaksud bahawa Nabi SAW adalah seorang Nabi yang mana setiap jejak perjalanannya adalah untuk mengumpulkan umat manusia. Yang mana jejak langkah dia, jejak maknanya apa yang Nabi, ke mana-mana Nabi pergi adalah untuk mengumpulkan manusia. Okey, mengumpulkan manusia ni mengumpulkan dari apa? Untuk apa? Jadi ada 3 perkara yang Nabi SAW ke mana-mana pun Nabi itu jejak perjalanannya mengumpulkan manusia. Ada 3 perkara. Saya terangkan 3 ini, kemudian kita akan syarahkan benda ini. Yang pertamanya, iaitu Nabi SAW
mengajak dan mengumpulkan manusia untuk bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dan memang jelas seperti mana maknanya apa yang dibawa risalah para anbiya alaihi wassalatu wassalam kemudian diteruskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajak orang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya iaitu Nabi mengajak dan mengumpulkan manusia untuk berbuat kebaikan, sebagai amal ma'ruf. Dan yang ketiganya Nabi mengumpulkan manusia untuk mencegah kemungkaran. Ini tiga benda Nabi al-Hashir. Nabi iaitu orang yang mengumpulkan, alladhi yuhsyarun nasu ala qadamai, yang mengumpulkan manusia di bawah kakiku, mana jejak-jejak perjalananku, iaitu Nabi mengumpulkan manusia daripada tiga perkara. Mana mengumpulkan manusia ke arah tauhid, mengumpulkan manusia kepada mengamalkan amal ma'ruf, kemudian mencegah benda-benda kemungkaran. Mari kita syarahkan. Okay. Ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Okey. Yang pertamanya Nabi Al-Hashir, iaitu Nabi mengajak kita bertauhidkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana apa maksudnya? Maksudnya bahawa Nabi mengajak, maknanya bermula dengan keluarga baginda Sayyidatina Khadijah, kepada anak-anak baginda, kepada kawan-kawan karib, kepada ahli keluarganya. Nabi berceritakan mengenai tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita lihat beberapa ayat Quran, bagaimana bila kita sebut mengenai tauhid, kita disuruh untuk maknanya mencegah benda-benda yang syirik katanya. Syirik ni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul-betul hati kita ni diajak untuk berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebut dalam Al-Quran kan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengamalkan amalan yang soleh dan jangan dia mensyirikkan dengan sesuatu pun pada Allah. Ini kita disuruh betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian kan, apabila kita sebut mengenai mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita, saya, ibu-ibu, kakak dan seluruh manusia dianjurkan untuk kita sama-sama merwar-warkan, menyampaikan, mengajak sama-sama orang dalam kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu iaitu kalimah yang diajarkan kepada kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan? Sampai disebut sebagai jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu dalam refresh, perbaharui iman kamu dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kan? Jadi kalau kita mungkin maknanya orang Melayu, bahasa itu bukan bahasa kita, kita menterjemahkan, ini permulaan kebanyakan kadang-kadang kita menterjemahkan untuk la ilaha illallah itu bermaksud la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tapi kalau kita dah belajar ke masjid-masjid, ke surau-surau, kita dah belajar mengenai maksudnya dekat Radio Hakim kan, selalu dengan benda agama, nanti kita akan faham maksudnya perkataan ilah tu sebenarnya 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. Apa maksudnya? Maksudnya la ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-galanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika kita memanjangkan kalimah yang diajarkan kepada kita, kita kena faham dan kita kena sampaikan bahawa tiada segala-galanya illallah melainkan Allah. Sebab itu kalau kita terlupa sampai disebutkan jadidu imanakum, kamu perbarui iman kamu dengan mengucap la ilaha illallah. Fahami perkataan la ilaha illallah ini. Kita jumpa orang yang sakit, kita sampaikan bahawa tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. Kita jumpa orang yang susah, kita sampaikan bahawa tiada yang memberi jalan keluar melainkan Allah. Kita jumpa orang yang mungkin sempit hartanya, kita sampaikan bahawa tiada yang memurahkan rezeki melainkan Allah.
Kita jumpa manusia, kita sampaikan kalimah ini. Bahawa tiada segala-galanya melainkan Allah. Inilah nama Nabi SAW Al-Hashir, yang manusia dikumpulkan. Dia maknanya Al-Hashir itu yang mengumpulkan, yang manusia dikumpulkan. Yahsyurullahu bi ala qadamai, di atas kakinya, iaitu maknanya mentauhid ke Allah Subhanahu wa taala. Dan jejak-jejak langkah inilah ibu-ibu, kakak, ayah saya sayangi sekalian, maknanya dibawa oleh para sahabat, dibawa oleh maknanya para tabi'in, menyampaikan kalimah la ilaha illallah ini. Kan? Ya, bila orang faham benda itu, orang meyakini benda itu, orang akan tahu bahawa hidup kita ni adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan kita sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melalui jalan-jalan liku-liku hidup yang mungkin kita sedih. Mungkin kita ada kesempitan rezeki, mungkin orang memfitnah kita, mengata kita. Itu semua adalah ujian-ujian Allah datangkan untuk kita mengambil sebanyak-banyak mana pahala untuk kita menuju untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena faham. Sebab tu kalau orang bila ada masalah, la ilaha illallah, maksudnya tadi yang memberi jalan keluar mereka Allah. Dia sakit, la ilaha illallah, tadi menyembuhkan mereka Allah. Dia maknanya rezeki dia maknanya tersekat, la ilaha illallah, tadi yang memurahkan rezeki mereka Allah. Segala-galanya la ilaha illallah. Kalau biasa diingat Allah, maka ketika dia nak meninggal, nanti dia akan tetap kalimah la ilaha illallah ini. Ini disebut sampai dalam hadis Nabi, sampai Nabi kata apa? Kalau kamu melihat orang yang akhiru kalamihi bila ilaha illallah, akhir kalamnya dengan ucapan la ilaha illallah, fashhadu lahu bil jannah, kamu saksikan di ahli syurga. Maksudnya ketika dia sakaratul maut, sakarat ni maknanya mabuk. Sakarat ni maknanya mabuk kan. Macam contoh ginilah, nak senang faham kan, bagi akak-akak, ibu-ibu saya sekalian kan. Kalau satu ibu kan atau kakak-kakak mengandung kan, dia dalam keadaan yang mabuk, dia panggil sakarat, mabuk. Tentu kan sakaratul maut tau. Maknanya sakarat ni maknanya mabuk, tak selesa, badan tak selesa, nak minum tak kena, nak makan tak kena, makan muntah. Maut ni menghampiri kematian juga, dia ada sakarat macam itu. Jadi ketika sakaratul maut tu, kita tak boleh berfikir dengan agak maknanya tajam. Otak kita bercampur bau dengan keadaan tak selesa badan. Ketika itu, apa benda yang memang selalu kita ingat, benda itu akan keluar dari mulut kita. Kalau kita ingat kepada dunia kita, dunia yang kita akan sebut. Macam mana rumah, macam mana kereta, macam mana macam tu. Kalau ketika itu tak puas hati kepada suami, tak puas hati kepada suami, itulah kita akan sebut. Makinlah marah-marah lakinya, apalah, sehat pun tak tengok, sakit lebih-lebih lagi. Kalau dia kata dalam dunia ni, hutang yang kita akan tengok, hutanglah kita akan ingat. Tapi orang yang sentiasa dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah lah dia akan sebut. Sebab itu Nabi kata, siapa yang kau tengok di akhir hayat dia dengan ucapan la ilaha illallah, kamu saksikan di ahli syurga. Maknanya ketika sepanjang hidup dia itu, dia dah berlatih-latih sentiasa untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terlupa tu biasa, itu manusia. Kadang kita terlupa kan, kadang-kadang terlupa, itu biasa. Tapi dia berusaha selalu ingat Allah. Dia kalimah la ilaha illallah. Sebab itu ibu-ibu kakak sekalian, Nabi Al-Hashir, kita juga sebagai umat Muhammad, kita nak jadi macam itu. Nak jadi macam itu maksudnya, kita nak jadi umat Muhammad yang mengikuti apa yang Nabi kita buat. Sama-sama juga yang pertamanya, kita memanjangkan kalimah tauhid ini, ajak ramai-ramai orang merasai dia. Dan fahamkan maksud la ilaha illallah itu. Dia bukan sekadar kita, ucapan yang kita dengar, maksudnya dalam azan kita, ketika solat kita, tapi di kalimah thayyibah, kalimah yang luar biasa mulianya. Kenapa? Kalimah itu akan merubah perasaan apa yang kita rasa, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Kan beza kan orang melihat dengan ingat Allah, berbeza dengan orang melihat dengan tidak ingat Allah, dengan ingat dunia. Orang mendengar dengan ingat Allah, berbeza dengan orang yang mendengar dengan lupa Allah. Orang yang makan ingat Allah berbeza dengan orang makan dengan tak ingat Allah. Kan? Kalau ingat Allah ni kan makannya dengan lebih seronok, bahagia, walaupun lebih masin sikit. Ini rezeki aku pada hari ni. Nak buat macam mana? Mungkin hari-hari makan sedap je, kita lupa Tuhan, tiba-tiba hari termasin sikit. Kita kan lebih positif. Tapi banyak orang tak ingat Allah, makan dengan maki-maki. Tak dapat makan, mengeluh. Dapat makan, maknanya mengata-ngata makanan.
Sebab apa tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai Allah sebut ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati itu akan menjadi tenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Nabi al-Hashir, Nabi yang mengumpulkan. Apa yang Nabi kumpulkan? 3 perkara. Yang pertama kalimat tauhid. Kita sebagai umat Nabi sama-sama kita panjangkan kalimat tauhid ini untuk kita faham dan memahamkan orang lain bahawa la ilaha illallah, tiada ilah. Ni 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. Illallah, melainkan Allah. Karena segala kehidupan kita adalah illallah, tak ada apa-apa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita semua orang tu bertauhid dan berpegang kerana la ilaha illallah, dia akan sama-sama mempunyai matlamat yang sama. Iaitu matlamat apa? Kita dari Allah dan akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah ada masalah, maafkan. Dan ada orang yang ada susah, kita bantu. Sebab kita matlamat yang sama. Tapi kalau matlamat tak sama, maka orang akan bergaduh-gaduh, tak puas hati dan sebagainya, kan? Tapi kalau matlamat kita sama, benda dunia jadi kecil bagi kita. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita berhenti rehat sebentar. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan semoga insya-Allah husnul khatimah, sentiasa kita barui la ilaha illallah kita dengan kefahaman yang betul insya-Allah. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM, dan untuk anda hantarkan soalan melalui WhatsApp Ponti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Johor Bahru 106.2 FM. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan, sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita, sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, kepada orang yang jahat, ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, "Wabayin ahla syarr tabin anhum." Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Negeri Sembilan 102.7. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usra Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini bersama rancangan Pesona di Zahra. Alhamdulillah, bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Dan bersama para pendengar, masih lagi boleh tonton di FB dan di YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp Ponti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk petang ini masih lagi bercakap tentang
Hasyir, nama daripada nama-nama Nabi, Asma'un Nabi, Al-Hasyir. Dan kita sambung kembali bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada DJ Datin Monas, terus kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Syukur Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi maknanya Nabi Al-Hasyir, kata Nabi SAW, wa anal hasyir, aku ni adalah Al-Hasyir, alladhi yuhsyarun nasu ala qadamai, yang Allah mengumpulkan orang di atas kakiku, maksudnya jejak-jejak langkahku. Yang pertama kita dah bincang, iaitu Nabi SAW mengumpulkan manusia di atas dasar tauhid. Yang keduanya iaitu Nabi itu mengajak dan mengumpulkan manusia untuk sama-sama amar ma'ruf. Amar ma'ruf ni maknanya apa? Iaitu maknanya membuat kebaikan. Okey. Kita hari ni ibu-ibu, kakak, ayah sekalian, kita ni nak ajak orang kebaikan, dia ada tiga peringkat dia. Yang pertama, ajak orang menjadi orang soleh. Orang soleh ni maksudnya orang baik lah ya. Orang soleh ni maksud orang baik. Maknanya dia jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat kalau ada dosa, kemudian dia sentiasa maknanya nak buat benda-benda yang baik, berbuat baik kepada diri dia, jaga diri dia kebersihan, jangan biarkan diri itu dalam keadaan jahil, jangan biarkan diri itu dalam keadaan yang kalau sedih berpanjang, sedih dia tidak diubat, kan? Jangan diri dia dibiarkan dalam keadaan sakit, kena ubat, kena cari ubat, sakit zahir maupun sakit yang dalaman, sakit hati ke, kan, sakit macam-macam sakit lah, kan. Jangan biarkan itu, membuat baik pada diri, pada keluarga, pada masyarakat, pada makhluk-makhluk yang lain, haiwan-haiwan, begitu juga kepada maknanya tumbuh-tumbuhan, dia buat baik. Maknanya mengajak orang amal ma'ruf ni, pertama peringkatnya ajak orang jadi orang baik. Sebab di dunia ni memang ada orang yang dia buat kerosakan, ada orang yang memang suka bergaduh, ada orang yang suka memang iri hati, ada yang bersangka-sangka buruk dengan orang lain sampai memudaratkan diri dia. Tengok orangnya, pandangannya buruk. Tengok orangnya, pandangannya bersangka-sangka. Tengok orang aja, pandangannya tak puas hati, penuh hasad dengki. Maknanya ini diperangi dalam Islam dan disuruh diganti kita menjadi orang baik. Orang baik ni maknanya orang soleh. Itu peringkat pertama. Okey. Kemudian Nabi SAW Al-Hasyir mengumpulkan manusia. Kalau kita mengajak manusia menjadi baik, step ataupun langkah seterusnya adalah kita disuruh untuk ajak orang menjadi orang muslih. Soleh, baik. Muslih ni maknanya dia ajak orang buat baik macam dia. Maknanya sudah menjadi maknanya satu tanggungjawab pula orang, maknanya kita sampaikan orang tu macam mana dia boleh jadi buat baik macam kita buat juga. Kalau dia tu dah bersedekah, dia nak orang lain juga turut memanjang-manjangkan boleh bersedekah. Kalau dia kata dia tu dah berbuat baik pada diri dia, maksudnya diubat diri dia, penyakit anxiety dia, penyakit depression dia, penyakit sangka-sangka dia berjaya ubat diri dia, dia ajak orang lain juga menyampaikan untuk ubat diri dia, ubat orang lain juga. Yang maknanya muslih dipanggil. Soleh orang baik, muslih orang menyampaikan, mengajak orang jadi baik semampu yang dia boleh. Kan? Maknanya itu yang keduanya. Dan yang ketiganya apa yang dipanggil musallih. Musallih maknanya dia membuat kebaikan itu dengan skala yang lebih besar. Musallih ni bekerja atau berbuat baik dengan jamaah, dengan tim, dengan organisasi, dengan AJK lah, ahli jawatan kuasa. Itu dipanggil sebagai musallih. Maknanya hari ni orang sembahyang, dia pergi masjid, dia orang soleh. Kemudian dia ajak orang pergi masjid macam dia, itu orang muslih dipanggil. Kemudian dia duduk jadi ahli jawatan kuasa masjid, macam mana nak menyemarakkan masjid, itu orang musallih. Jadi paling kurang kita suruh jadi orang soleh, orang baik. Kemudian jangan berhenti di situ, jadi orang muslih, ajak orang lain berbuat baik. Jangan berhenti di situ, langkah lagi satu tapak, iaitu orang musallih. Maknanya dia ajak orang berorganisasi bersama-sama AJK dengan berjamaah, buat lebih skala yang lebih besar lagi. Sebab nak pergi cepat, pergi seorang. Nak pergi jauh, kena pergi dengan berjamaah, ataupun dengan tim, ataupun dengan kumpulan. So katakanlah
Okey, kita orang soleh, kita pergi masjid, pagi pergi masjid, kan? Petang pergi masjid, alhamdulillah. Dengar radio IKIM, alhamdulillah. Tapi kempen-kempen kan. Sebab tu dalam kita ni tekan share, kan? Tekan share, bagi share kat ramai-ramai orang. Mana muslih dah dia panggil, muslih tu maknanya ajak orang dengar juga. Kalau soleh tu dia yang mendengar. Muslih ni dia nak ajak orang lain macam dia juga. Musallih, perancangan. Contoh macam tim radio IKIM, ada penerbit dia, ada tukang bahagian media dia, ada ustaz menyampaikannya, kan? Ada bahagian lighting dia, ada bahagian technician dia. Maknanya beramai-ramai. Kalau dia kata kita pergi masjid, kita boleh pahala pergi masjid. Kalau kita ajak orang lain pergi masjid, kan? Maknanya mungkin 2-3 orang. Kita musallih, kita ajak orang dengar kebaikan, mungkin yang dengar radio IKIM pada hari ini mungkin ratusan ribu contohnya. Kan kebaikan tu lagi besar lagi. Jadi sebagai orang yang nak maknanya jadi seperti umat Muhammad, Al-Hashir, yang mengumpulkan manusia, kumpulkan orang untuk buat benda baik. Jadi maknanya soleh, muslih dan musallih, buat dari skala yang lebih besar lagi. Itu yang Nabi ajak kita, Nabi ajarkan supaya kita lebih besar lagi. Sebab itu kalau kita tengok kan, Nabi memula dekat Makkah, kan, ajak orang jadi orang soleh, tinggalkan arak, kan, pergi maknanya bersembahyang, maknanya buat zakat, maknanya kemudian muslih ajak orang lain pula, ajak orang lain, ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak masyarakat makin besar. Musallih macam mana nak rancang sampai boleh membuat negara Islam Madinah. Dan musallih macam mana rancang sampai boleh mengislamkan Rom dan juga Parsi. Musallih merancang macam mana sampai boleh mengislamkan 2 laluan besar dunia, iaitu Silk Road dan Spice Road. Maknanya laluan sutera dan laluan rempah. Laluan rempah ni kita lah, laluan laut. Laluan sutera tu laluan tengah-tengah tu, negeri Tantan tu, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, Goitgostan, kan, dan juga maksudnya negeri Tantan tu. Yang maknanya, jadi kalau orang faham semua ni, kita perlu jadi stage musallih. Masya Allah. Maknanya makin berkembang-kembang lagi lah kebaikan-kebaikan tu dapat diwar-warkan. Ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Okey, dan yang ketiga. Yang ketiganya Nabi tu Al-Hashir, iaitu Nabi mengajak orang mencegah kemungkaran. Kan? Mencegah kemungkaran. Ini yang Nabi sebut, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau siapa yang melihat kemungkaran, dia mampu, maka ubahlah dengan tangan. Tangan tu maknanya kemampuan dan usaha dia. Ailam yastati' fa bilisanih. Kalau tak mampu, kena bercakap, kan? Maknanya kena dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau tak mampu, maka bercakaplah dengan hati ataupun menolaklah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Itu selemah-lemah iman. Nabi bagi benchmark bukan orang terlemah iman. Maknanya kalau langsung hati pun tak ada rasa tak setuju, maka langsung tak ada iman lah. Itu benchmark paling rendah. Bencilah dengan hati kalau benda-benda kemungkaran. Tak benci, Masya Allah, maknanya langsung tak ada iman lah. Sebab itu paling rendah. Wadzalika adhaful iman. So mencegah kemungkaran ni sama juga, ibu kakak sekalian, kita ada 3 step. Yang pertama, kita halang kemungkaran daripada berlaku. Contoh anak kita ni kan boleh fikir panjang sikit. Kita ni kan dah berumur. Kalau tua sensitif, kan? Kita kan boleh berfikir. Anak cucu kita tak boleh berfikir. Kita tak faham. Kalau hari ni kita bagi dia main game, contohnya, kita kan boleh jangka kemudaratan apa yang boleh jadi kalau tidak awal-awal dicegah. Dicegah awal-awal, tak ditegur awal-awal, maka kita kan boleh mengagakkan. Jadi menghalang benda-benda mungkar, kita kena fikir panjang sikit. Supaya kalau aku tak halang ni, dia akan jadi mudarat lebih besar nanti akan datang. So kalau nak belikan pun, maknanya telefon ke ataupun apa-apa gadget ke apa semua, kita kena pesankan. Kalau tak pesan, maka takut budak tu hanyut. Budak tu budak, dia tak boleh fikir tu, tak fikir panjang. Kita orang tua ni kenalah fikir panjang. Jadi kita halang benda-benda kemungkaran yang mungkin akan ke depan tu akan berlaku. Kan? Itu maknanya menghalang perkara-perkara mungkar. Yang keduanya, mencegah benda mungkar. Benda mungkar dah berlaku, kena cegah. Abang-abang, ayah-ayah saya sekalian, kalau isteri buat salah, jangan takut untuk tegur. Kena tegur.
Dan kita kena betulkan niat kita. Kita menegur isteri kita, kita menegur anak kita, bukan untuk merubah dia. Kita menegur kerana Allah suruh tegur orang salah. Sebab tu kalau isteri ke tak mau dengar, kita tak sakit hati. Sebab yang suruh menegur aku, yang suruh menegur adalah Allah. Aku ni cuma menyampaikan, yang merubah hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kan saya banyak jumpa cakap, malas saya tegurlah bini saya, Ustaz. Kenapa? Sepatah saya kata 10 patah dia jawab, Ustaz. Kan? Maknanya orang akan bosan menegur dan rasa takut. Mula-mula dia akan jadi tak kuasa. Lama-lama tak kuasa, dia jadi malas menegur. Mula tak kuasa lah. Lepas tu malas tegur lah. Lama-lama nanti jadi takut menegur tau. Step dia macam tu. Jangan mulakan untuk tidak menegur. Dan kena betulkan niat. Sebab hari ni aku menegur bukan kerana nak ubah dia. Kita tak mampu ubah manusia. Abang, akak, ayah-ayah saya sekalian tak mampu. Nabi-nabi pun tak mampu nak mengubah keluarga dia. Kan? Nabi Nuh anak sendiri pun tak nak beriman. Nabi Lut alaihissalam bini sendiri pun melawan dia. Kan? Nabi kita Muhammad SAW pakcik yang jaga dia macam bapak dia. Kan? Pun dia sedih sebab tak beriman. Kan? Dia makna nak ceritanya adalah kita tak mampu ubah manusia. Kita kena sampaikan. Kita kena cegah. Jadi maknanya mencegah perintah Allah. Orang tak ikut itu bukan jadikan alasan untuk kita sakit hati. Dia tak ikut itu dia punya pasal. Tapi kita kena tegur. Kan? Jadi kalau kita betulkan niat, maka kita akan jadi orang istiqamah ataupun konsisten menegur. Dalam persoalan di Zahra ni, dalam konteks keluarga, kadang-kadang kita ni orang kat Baghdad sebab saya nak pergi lagi Baghdad ni kan. Yeah. bukan orang kat Salam, kat orang kat Balakong ke kat Pusang bukan. Kita orang kat Baghdad Okey. Kadang-kadang kita marah bini kita marah laki kita, kadang-kadang ada terkasar bahasa, kadang memaki. Lagi banyak daripada kita doa dan tegur dia. Cuba jujur dengan diri kita. Berbanyak kita tegur dengan ikhlas. Yang tegur tu kerana Allah tak, bukan tegur kerana kita nak ubah dia. Kita rasa kita betul, kita rasa bini kita salah dia manjang, ataupun laki kita salah dia manjang. Itu tak ikhlas. Ikhlas dia kita menegur sebab pada ilmu kita dia salah, kita kena tegur. Dia tak berubah, dah biar, itu hak dia. Esok tegur lagi, kan? Dia marah, dah diam, baca surat khabar semalam ataupun minum kopi sejuk semalam, kan? Esok tegur lagi, abang ni tak reti-reti ke? Kan? Memang saya tak reti sebab saya menyampaikan aja. Kan? Nak merubah tu Allah, kan? Tapi lama-lama orang, kalau kita cerita kat orang, kita tegur orang, maka dia masuk ke kepala orang tu. Paling kurang dia tahu benda yang dia buat tu maknanya ada orang yang tak senang, paling kurang. Tapi kalau dia kata kita tak tegur, maka dia feel good, dia rasa selesa untuk meneruskan benda-benda yang tak bagus. Jadi menghalang benda-benda mungkar, mencegah benda-benda mungkar, kita tahu ikhlasnya apa. Dan yang ketiganya, memang kena sediakan alternatif. Jangan kita cegah, alternatifnya apa? Itu kan kena berfikir, kena carikan alternatif. Alternatifnya apa? Kita kena carikan alternatif untuk benda yang kita cegah itu. Usahakan semaksimal mungkin lah. Tak mampu, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim sekalian, itu Nabi Al-Hashir, iaitu Nabi SAW itu mengumpulkan manusia di atas jejak-jejak perjalanan dia. Apa yang Nabi betulkan tu ataupun mengumpulkan manusia, pertama di atas dasar tauhid, yang kedua daripada amar ma'ruf, yang ketiga kepada nahi mungkar. Amar ma'ruf tu dari 3, iaitu salih, kemudian muslih, kemudian musallih. Nahi mungkar tu apa? Ada 3 juga. Maknanya menghalang daripada benda-benda mungkar, kemudian mencegah benda mungkar kalau berlaku, dan yang ketiganya mencarikan alternatif kepada benda-benda mungkar tu, mana yang bagusnya apa. Kan? Kita berhenti berehat sebentar. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sebenarnya kita tak ada time untuk rehat. Kita ke penghujung untuk siaran Ustaz. Masya Allah, banyak yang kita kupaskan dan banyak lagi yang kita nak tahu. Tapi mungkin ada lagi sedikit masa untuk Ustaz, untuk kata-kata akhir pesanan dan juga doa. Silakan Ustaz.
Sekejap ni masa berlalu Ya, kan Ustaz. Maknanya ini pun pejam celik nak puasa dah. Betul. Nanti pejam celik raya dah. Nanti pejam celik tahun baru dah. Itu yang pejam celik tak celik langsung. Allah Akbar. Takut. Masa berlalu kan. Tapi benda tu betul lah. Kan dalam Quran pun Allah sebut kan. Allah kata apa? Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyak harta melalaikan kamu sehingga tiba-tiba kamu diusung ke kubur. Maksudnya masa tu belum tak perasan. Okey, Biba kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, selaku kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita nak jadi umat Muhammad, maknanya kita nak ikut macam mana yang Nabi ajarkan. Apa Nabi ajarkan banyak benda. Paling kurang kan hari ni Personal di Zahrah pada tahun 2024 ni kita bincang nama-nama Nabi SAW. Gelaran-gelaran nama Nabi SAW. Kita nak jadi macam mana Nabi ajarkan. Hari ni kita bincang Al-Hasyir, iaitu Nabi itu mengumpulkan. So kita perlu berwatak juga seperti mana yang Nabi ajarkan itu. Itu yang dalam Quran Allah sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik umat. Kenapa kita mana jadi sebaik-baik umat? Iaitu kita ada ciri-ciri amar ma'ruf, nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat-umat terdahulu dia beriman tapi amar ma'ruf dia jiwa amar ma'ruf tu kurang. Kelebihan umat Muhammad ni adalah ada amar ma'ruf, nahi munkar dan beriman. 3 benda tadi yang Nabi itu Al-Hasyir, Nabi dikumpulkan kerana perkara itu. Jadi kalau kita faham kita nak jadi umat Muhammad dan nak jadi apa yang Nabi sebut, kamu sebaik-baik umat, kita beramallah dengan benda itu. Dan mudah-mudahan Allah rezekikan saya, kepada DJ Datin Mona, ke seluruh pendengar-pendengar, orang yang maknanya nak jadi seperti umat Muhammad, ada watak Al-Hasyir dalam diri dia. Itu mengumpulkan manusia di atas dasar tauhid, amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Jadi rasa saya itu saja yang boleh kita kongsikan. InsyaAllah kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Bantulah kami dalam apa yang kami laksanakan ya Allah. Berikan ketabahan kepada kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah, dan kasihanilah seluruh umat Muhammad ya Allah, terutamanya untuk saudara-saudara kami yang berada di Gaza dan Palestin ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Fadil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin atas pertemuan untuk petang ini. Jazakallah kulla khair Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembali Inspirasi Hikmah FM, inspirasi utama anda. Kuala Terengganu 100.2 FM. Tekanan atau stres merupakan lumrah yang dialami oleh manusia tanpa mengira usia. Tekanan datang dari banyak sebab seperti masalah keuangan, beban di tempat kerja, masalah kesihatan, keperluan yang mendesak daripada keluarga dan banyak lagi. Tekanan yang serius dan berpanjangan boleh menjejaskan kehidupan dan kesihatan. Tapi dunia ini kan tempat diuji. Hadapilah stres dengan bijak. Cubalah mencari cara tersendiri untuk mengurus stres anda. Antaranya dengan aktiviti bersenam. Senaman bukan sahaja melepaskan endorfin dan membantu melancarkan peredaran darah, malah memberi ruang untuk kita berfikir dan mencari ilham. Elakkan memberi pelbagai alasan dari bersenam. Jika tak sempat keluar, di rumah, di depan TV pun boleh. Cubalah memperuntukkan masa sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali seminggu. Selain itu, dapatkan tidur yang cukup. Waktu tidur yang cukup pada waktu yang tetap akan mengimbangi emosi kita sehari-hari. Sebagaimana anda mengecas telefon bimbit anda, tidur yang cukup akan mengecas tenaga sepenuhnya dan mengekalkan kestabilan emosi kita, menjadikan kita seorang yang optimis dan membuatkan kita
kita segar selepas kita mendapat tidur yang cukup. Uruslah stres anda dengan cara yang sihat agar memberi kekuatan menghadapi apa jua ujian hidup anda. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Ikuti kami di X @ikimfm_my. Tawau 100.7 FM. الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبدت حائرينا في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبدت حائرينا أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور عهدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبدت حائرينا يا غياثي يا ملاذي في ملمات الأمور سعد عبد قد تملى وانجلى عنه الحزين من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبدت حائرينا فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأغثني وأجرني يا مجير من السعير seluruh makhluk merasa syadu wahai wajahmu yang bercahaya kasih dan cinta kepadamu sentiasa merinduimu yakin percayakan maksudmu tiada keraguannya seluruh makhluk merasa syadu wahai wajahmu yang bercahaya kasih dan cinta kepadamu sentiasa merinduimu yakin percayakan maksudmu tiada keraguannya seluruh makhluk merasa syadu wahai wajahmu yang bercahaya kasih dan cinta kepadamu sentiasa merinduimu yakin percayakan maksudmu tiada
Iklim FM, inspirasi utama anda.